Semati Tuan Imam, seluruh saf kepimpinan Masjid Darun Nadwah, tuan pimpinan masyarakat, tetamu khas kita pada malam ini, saudara Iwan Syahman, ataupun dulu di zaman jahiliah beliau kita kenal sebagai Iwan Dangdut. Masa zaman jahiliah kan, dah keluar daripada zaman jahiliah berbelas tahun dah. Bertukar nama daripada Raja Dangdut kepada Da'i, orang yang sama-sama berkecimpung dalam jalan dakwah untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan kata-kata Abang Iwan ni, tuan-tuan. Saya pernah program dengan dia ni banyak kali dah. Saya ingat berpuluh kali dah kami duduk round Malaysia ni, terutamanya di utara-utara Tanah Ayang ni. Pernah beliau kata beliau nak menggunakan saki baki usia yang Allah Ta'ala bagi, kesihatan yang Allah Ta'ala bagi ini, untuk mengajak balik mereka-mereka yang dia pernah sesatkan satu ketika dahulu ni untuk balik ke jalan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan usia, kesempurnaan kesihatan, kekuatan kepada beliau untuk terus bersama-sama dengan kita di dalam dunia dakwah ini untuk mengembalikan manusia balik ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ni kita nak dengar perkongsian daripada beliau, tuan-tuan. Saya akan tanya soalan yang tuan-tuan nak tahu, saya dah tahu apa dia. Soalan yang tuan-tuan nak tanya tu, saya dah tahulah tuan-tuan nak tanya apa, dan saya akan tanya lagi. Kok mana daripada duduk gelek dengan Marina, atau mai duduk dekat Masjid Padang Nyok ni? Dia tak balong. Ni zaman tuan-tuan lah, bukan zaman saya. Nak maklum lah, zaman maklum lah. Duk ligan dan Marina rata kena hujan dulu ni. Kalau ingat lagi memori daun pisang. Malam ni pasal hujan, kita tak boleh buat kat luar, kita buat dalam masjid. Tidak buat kat luar. Saya dengan dia dah duduk reka lagu dah petang tadi ni, nak main sini, memori daun ketum. Kami nak tukar lagu tu. Daun pisang tak apa banyak, kuning Iwan, daun ketum banyak. Jadi macam mana yang dia boleh main? InsyaAllah kita akan cuba gali dalam 3-4 round ni, tuan-tuan. Saya akan tanya. Jadi untuk memulakan bicara pada malam ni sekitar 5-6 minit ni, mungkin penduduk di sini ya bang, di kampung Padang Nyok di Kuala Nerang ni, nak kenal sikit lah. Kita ada 4 soalan yang kita akan tanya saat gini. Nampak soalan. Untuk soalan yang pertama, abang jangan jawab 4-4, kita ada soalan nak tanya lah. Untuk soalan yang pertama yang kita nak tanya dulu, muqaddimah pada pertemuan kita ni, boleh abang memperkenalkan sikit siapa dia Iwan, asal daripada mana, duduk di Malaysia ni lama mana, dan macam mana boleh datang ke Malaysia. Soalan yang kedua sekali kita nak tahu tentang penghijrahan dan sebagainya. Untuk soalan yang pertama ni, abang boleh memperkenalkan diri abang. Silakan. Terima kasih Ustaz Husam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Husam juga. Dan pertama sekali kita bersyukur pada Allah SWT. Pertama sekali bersyukur pada Allah SWT kerana Allah SWT masih lagi memberi kita peluang untuk hidup. Ini sangat, dengan peluang yang ada ini Allah bagi taufik hidayah pula. Hari ini kita diketemukan dengan maksud yang baik. Dulu saya banyak jumpa orang juga, ketemu tapi maksudnya yang lain. Ini dunia. Saya tak tahu berapa juta orang yang telah dengan lagu-lagu saya telah maknanya saya fikirkan membuat mereka lara, ya kan, membuatkan mereka terlalai. Allah. Alhamdulillah, saya akan kenalkan diri saya dulu. Nama saya sebenarnya Wan Syahman bin Muhammad Yunus, nama sebetulnya. Saya lahir di Sumatera Utara pada tahun 1961. Maknanya saya dah 60
Bulan 8 nanti 61. Wah, dekat. Kalau ikut sunnah 2 tahun lagi 63 Rasulullah SAW. Kita minta mohon Allah panjangkan lagi sedikit usia saya untuk saya nak berusaha untuk menebus apa-apa kesalahan yang pernah. Setiap manusia ada jalan sendiri, ada takdir yang beri Allah SWT, dan alhamdulillah Allah bagi saya akhirnya Allah bagi saya juga hidayah. Jadi sebelum saya cerita pasal hidayah ni, itulah tadi saya kenapa pakai wan, sebab wan ni adalah bila di Sumatera sana mak dia seorang raja, ayah dia seorang orang biasa, maka dia pakai wan. Itu saya Wan Shahman. Dan sebelah mak saya keturunan daripada Rawalpindi, Islamabad sana, Pakistan. Dulu sejarah dia bila onyang saya itu ayahnya bawa merantau ke Sumatera, mungkin kerana dahinya licin, muka cantik, raja telah berkenan kahwin. Kemudian lahirlah atuk saya namanya Raja Ahmad. Raja kahwin dengan dia, maknanya dia orang biasa dia di Pakistan. Raja Ahmad kahwin dengan Raja Bibi, nenek saya, maka lahirlah mak saya orang yang sulung, Raja Yuslaini. Kahwin dengan orang Bunak, raja juga tapi Raja Batak. Kahwin dengan orang Batak. Batak ni suku, ikut raja-raja juga, tapi orang biasa lah, bukan raja yang macam di Delhi tu kan. Lahir, kahwin dengan orang biasa, ayah saya Muhammad Yunus, keturunan dari Batak. Maka anak dia yang pertama saya sulung, jadi Wan Shahman. Nah, sedikit sebanyaknya. Dan alhamdulillah saya ini orang yang banyak merantau lah. Ini destinasi saya yang terakhir. Saya pernah di Singapura 2 tahun. Bila tamat saya sekolah 1980. Saya pernah 2 tahun di Singapura merantau. Kemudian saya pernah ke Jerman, saya pernah ke Moskow, saya pernah ke Kazakhstan, dan selepas di Jerman baru tahun 84 saya datang kemari. Seterusnya pergi saya tahun 84, 5 tahun saya dikenalkan dengan seorang teman. Ya, waktu itu saya diserembanlah saudara-saudara saya juga daripada Pakistan ni. Kemudian saya bermain muzik tahun 84. Saya bermain muzik 5 tahun, 6 tahun sampai tahun 90. Saya dah pergi dah rata lah. Johor Bahru, Melaka, Seremban memang tempat saya. Awalnya saya datang Kuala Lumpur, Ipoh, Penang, semua dekat hotel-hotel. Sama ada saya dulu main grup ataupun 2 orang main, ada 3 piece. Dalam pengalaman yang ada itu, dalam masa 5 tahun ke 6 tahun, maka saya buat satu album. Pengalaman yang ada, saya buat satu album pertama sekali, iaitu tahun 90. Nama tajuk albumnya E1, E1. Dan alhamdulillah, mungkin rezeki nasib menyebelahi saya, tiba-tiba album tu meletup lah, dikenal orang saya melalui lagu tu, iaitu lagu Fantasia Musim Cinta. Pernah dengar lagu tu? Makcik-makcik ni pasti pernah dengar. Pernah dengar? Ku genggam awan kelabu, ku gapai, senyum kan? Saya kan nyanyi senyum. Lagu tu cukup popular. Lagu tu cukup popular dan dalam itu kategori pop. Kemudian dalam mulai nama saya naik dekat situ, orang kenal saya. Kemudian album pertama Iwan, album kedua Cinta Ciptaan Kita. Kita tak tahu, kita meredah aja. Mana ada sebenarnya Tuhan cinta ciptaan kita, mana? Cinta semua apa-apa ciptaan Allah SWT, kan? Tapi waktu itu kita blank, tak tahu apa dunia. Kemudian masuk album yang ketiga, Romantika Air Mata. Itu betul-betul Romantika Air Mata. Pertama sekali album ketiga tu terjadi pergaduhan antara suami isteri. Mulai Allah cuba, kan.
Kemudian album yang terakhir waktu tu pop lagi, Bulan. Lagu Bulan. Tapi tuan-tuan, dalam lagu tu sekarang alhamdulillah selepas hijrahnya saya tukar lagu-lagu yang ada tu. Fantasi Musim Cinta saya dah tukar menjadi Asmaul Husna. Alhamdulillah. Ya kan? Melodi sama. Kalau yang lama, ku genggam awan kelabu, maka saya tukar Asmaul Husna, sama melodi. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus Salam, Al-Mu'min Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari'ul Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhabur Razzaq, Al-Fattah, sampai As-Sudur itu. Alhamdulillah. Sebab daripada saya buat lagu tu, ya, saya tukar lirik. Kalau dulu saya tak faham, saya ingat Al-Asmaul Husna tu nama apa dah, kan? Jadi punya Asmaul Husna ni adalah 99 nama Allah. Sebab daripada lagu tu saya pun hafal juga lah, alhamdulillah. Okey. Kemudian secara ringkas ni ya. Kemudian lepas tu pada tahun 95 saya tukar pula daripada album pop. Daripada album pop saya tukar album dangdut pula. Ini Allah bagi ni sebenarnya ni. Sebab kita tak sangat macam tu. Tapi kita dunia, lepas tu saya tak nak bersaing dengan grup-grup yang ada. Saya tunggu saya idea okay. Buat dangdut. Bila saya buat dangdut pula, naik lagi setingkat lagi. Kalau dulu lagu pop tak payah joget-joget kan, relax aja kan. Ini pula naik pula, joget-joget pula kan. Baik. Maknanya maksiatnya bertambah. Walaupun terkenalnya bertambah, tapi maksiatnya bertambah. Kan? Maka keluarlah lagu Memori Daun Pisang, Yang Tersayang, Yang Sedang-sedang, Sepayung Berdua, Senada Cinta. Sampai saya pergi ke Mumbai. Sepayung Berdua tu. Sepayung Berdua tu. Lagu dia kan ada. Lagu dia macam mana nak cakap ni? Musik tak ada, saya lupa. Tapi saya tu lah. Yang Senada Cinta tu mamanya dengan India tu. Dengan India tu. Sepayung Berdua sebenarnya sangat top. Lagu tu, album tu dengan India tu. Tapi oleh kerana dia bersaing dengan yang India ni, maka tenggelam lagu tu. India tu nama apa? Mehnas Hussein. Dia orang Islam. Dia cantik tapi agak hitam sikit. Dengan Madinah? Dengan Melina, kalau tengok dia manis dia, si Mehnas lah. Astagfirullahaladzim. Dan itu dia dulu lah. Okey tuan-tuan, kemudian lepas itu lepas 12 album, saya ingat ada 12 album buat album. Zaman dangdut. Zaman pop. Saya buat untuk orang lagi, untuk grup-grup, company. Zaman pop apa album bang? Zaman pop 4 album. Jadi 18. Kemudian 16 kan, 12 album. Kemudian sekarang alhamdulillah, selepas saya berhijrah lebih kurang 8 tahun, 9 tahun ni, saya buat album nasyid dalam 7 album. Album terbaru saya, album yang pertama sekali nasyid, lebih kurang 10 tahun lalu, 9 tahun, iaitu Semuanya Allah Punya, Segalanya Allah. Solat dulu, pernah dengar lagu dia? Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu, sembahyang fardu di awal waktu, ikut sunnah Rasulillah. Itu album pertama. Dia bukan ada yang satu tu, rapat-rapatkan sohmo tu. Itu lagi. Sekarang yang nyanyi lagi. 124 baru nyanyi lagu tu. Allah. Boleh kena 1000 tu. Ajak orang dengar SOP. Ini semua ujian kita diuji kan. Itu pasal ujian. Kamu jangan katakan kamu orang yang beriman sebelum kamu dijual. Ini ujian dia semua. Seluruh dunia kena uji. Tapi saya rasa sini agak lebih parah sikit lah. Sebab saya barusan ni balik, saya dari balik Morocco. Bulan 10 tu saya balik Morocco. Alhamdulillah saya keluar Jumaat pergi Morocco, pergi Turki. Sana okey, tak ada apa. PCR negatif kan? Okey, masuk. PCR negatif, okey, masuk, tak ada cekcok, tak ada kecoh-kecoh.
Jalanlah itu dulu sementara. Saya bagi insya-Allah nanti saya akan cerita lagi sama bagaimana saya boleh duduk di sini dapatkan hidayahnya. Di mana saya dapat hidayah? Kita akan cerita sesimpel mungkin, seringkas mungkin sebab hari ini berapa 1 jam ke 2 jam? 1 jam. 1 jam. Ini maknanya kita buat ringkas lah. Okey, itu saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih abang. Rupanya abang ni bukan daripada dangdut asal lah. Bukan pop. Abang hijrah lah. Daripada pop, hijrah ke dangdut, dangdut hijrah ke nasyid. Ya. 3 alam dah lah. 3. Masa abang di pop dulu 4 album. 4 album. Dangdut dalam 12 album. 12 ke 7 termasuk yang saya produce untuk album 4, 12, ini 7. 16 ini 7. 4, 16, ini 7. 4, 16, ini 7. 4, 1, 6, 7. Try tengok tuan esok. Nak kena ke tak? Try tengok. Jangan banyak sangit je dah. Try tengok. 4, 1, 6, 7. Nak ambil tak mau ambil tiga kan? Dalam masjid dapat nombor tu berkat kan? Bolehlah buat bekal-bekal nak buka puasa ke apa. Alhamdulillah, dengan album yang pertama tadi Iwan abang popular dengan lagu apa? Fantasia Menikah Fantasia Musim Cinta. Fantasia Musim Cinta yang tu dah ditukarkan diri jadi Asmaul Husna. Yang kedua album yang kedua Cinta Ciptaan Kita. Yang tu abang ada krisis masa tu. Nanti kemungkinan belum lagi saya tukar, mungkin saya akan tukar menjadi Cinta Ciptaan Allah. Betul, bukan ada dalam tu lagu Siapa Benar Siapa Salah. Siapa Benar Siapa Salah dalam dia cerita lagu tu bang, Siapa Benar Siapa Salah tu bang nak katakan siapa tu? Itu sebenarnya dalam tak silap saya itu album saya yang ketiga itu dalam Romantika Air Mata. Kalau tak silap saya. Jadi cerita tu sebenarnya cerita kepada waktu keluarga tengah porak-poranda, keluarga abang jadi keluarlah datang ilham sebab siapa salah. Dan lagu tu sebenarnya cukup popular di Indonesia, ada TikTok dia. TikTok Indonesia lebih kurang sekarang ni kalau tak silap saya banyak grup-grup yang nyanyikan lagu tu. Dia apa namanya, dia tukar dia punya rentak. Tapi dunia macam mana lagu tu? Jana 70 juta dia punya viewers. Lagunya kalau dulu kan sekejam itu kau fitnahkan kan? Kalau yang itu, tapi yang kalau yang baru ni saya tukar juga tu. Saya hidangkan lagu hakiki, cinta yang hakiki. Aku yang dulu dilalaikan, hubud dunia yang merantai, jiwa keresahan, tiada ketenangan, yang ada hanya kesengsaraan. Lebih kurang lagunya macam itu. Dan saya nyanyikan lagu itu dalam mungkin ada tuan-tuan yang pernah melihat barusan ini dalam 2 bulan belakangan ini kita adakan hijrahkan lagu kuat. Hijrahkan lagu di TV Hijrah. Alhamdulillah saya dapat buat satu hiburan lagi, tapi saya tak, sebab apa ada perempuan. Saya tahu bahawasanya kalau perempuan ini memang fitnah. Dulu kita bersama perempuan, sebab apa kita tak tahu. Jadi sebenarnya alhamdulillah, sebab apa kita sudah faham sedikit demi sedikit atas taufik hidayah Allah SWT. Dulu kita usaha atas dunia. Usaha apa yang kita lihat, kita rasakan itulah dia. Saya lah, itulah dia. Saya seorang penyanyi, seorang penulis lagu, saya seorang produser. Usaha atas dunia, tidak usaha atas apa yang sebenarnya menjadi fitrah, yaitu usaha atas iman. Jadi alhamdulillah bila kita usaha atas iman kita, maka sedikit sebanyak pelan-pelan baru kita faham untuk apa kita dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu baik, dulu black, tak ada. Janji duit. Kan? Show duit. Buat album duit. Semua duit, fikir duit. Allah. Buka kelab malam di Danok duit. Allah Akbar. Ada yang tahu tak? Silap-silap ni ada pelanggan pula ni. Tapi itu dulu tak boleh kan. Kita bertobat, tak buat lagi, alhamdulillah.
Kan? Dan Allah SWT, saya bersyukur pada Allah SWT dalam keadaan yang begini. Akhirnya Allah SWT, Allah Akbar, nak cerita pun bukan ratus ribu tuan, juta orang manusia yang saya asbab lagu saya itu, mereka lalai, mereka ni, itulah. Ya Allah, itu dah tuan. Dulu abang bisa sampai tak Kuala Nerang buat show dulu? Ada? Kuala Nerang? Tak tahulah, saya lupa lah. Ada ke dia? Silap-silap makcik-makcik tu dulu yang dulu menari depan pentas yang abang dulu ni kan. Saya dah lupa lah. Sekarang tak menari dah, semua slip disc belakang dah, tak ada nak bergelek dah. Last sekali datang masjid dah kan. Baik abang, soalan yang kedua. Jadi abang cerita abang duduk dalam dunia glamour kan, dunia yang dibanjiri dengan wang, populariti, wanita dan sebagainya dulu kan. Dan tuan-tuan, macam saya kata tadi, hebat tak hebat Iwan Dangdut ni tuan-tuan, buka kelab malam di Danau, buka kelab malam kan. Kalau di sini kami panggil Kalabul Malami, Kalabul Malami dalam bahasa Arab. Kalabul Malami, kelab malam. Di mana dalil dia? Tuan-tuan cuba tengok Ahmad Al-Ba. Awal-awal tu peniaga daripada Basrah dan Iraq tu duduk kan, itu apa dia itu? Kalabul Malami, kelab malam lah. Apa nama? Mas'ud Al-Buaya duduk menari dengan perempuan tu dalam kelab malam. Daripada satu dunia glamour abang, dunia yang tak payah bicara tentang wang, satu show duit berkepuk-kepuk, bulan-bulan ratus ribu punya. Betul abang. Kalau dulu lah standard abang satu show berapa ribu dulu? Dulu standard saya dengan Amelina ya. Kami dalam 15,000 ke 20,000. Berapa lagu? Satu, kita ada grup dulu. Saya siap dengan grup, saya ada pemain tabla dan ini kita dalam grup. Show berapa lama? 1 jam? Dalam 1 ke 2 jam. 1 jam. Kalau standard 1 jam berapa? Standard 1 jam dalam, kalau berdua dalam 10,000. 10,000. Ustaz Zukri malam ni lebih kurang tu lah, kami berdua malam ni. Cuma tak ada Amalina, ada Husamina kan. Kalau bicara bab duit, tak payah bicara dah dulu kan? Populariti dan sebagainya. Kenapa abang memilih jalan ini? Ya, sebenarnya inilah Allah SWT. Saya yakinlah Allah SWT ini masih sayangkan saya. Ya, dan saya pilih jalan ini pun oleh kerana taufik dan hidayah Allah SWT. Dan memang saya tak nampikan ada insiden-insiden kekeluargaan ya kan, yang memikirkan saya sebenarnya. Dan satu lagi, bila saya cari satu benda yang tuan-tuan, kalau saya ada keberkatan ini nak bicara pasal berkat, memang tak ada berkat. Kalau ada keberkatan, saya ingat saya boleh kumpul sekarang ni tak banyak lah, 6-7 juta ada. Tapi dia habis. Sebab apa? Memang tak ada berkat. Sebab apa kita cari tapi kita tak bersyukur pada Allah, so tak berterima kasih. Jadi apa yang ada tu habis macam tu aja. Habis macam tu aja. Okey, sekarang tuan-tuan, kita cerita pasal berkat lagi ni. Selepas saya berhijrah, saya buat album. Album pertama saya itu jual, alhamdulillah, Allah bagi lagi balik. Dan oleh kerana saya sudah usaha atas iman, Allah fikirkan pada saya, mungkin ada keberkatan di situ. Duit-duit yang ada itu, alhamdulillah, sekarang Allah hadiahkan saya satu madrasah dengan hasil duit itu dekat Indonesia. Sekarang pun murid kita dalam 380 orang ya. Banyak dia perempuan belajar hafizah ni kan, ada 200 orang, yang laki-laki dalam 180 orang, alhamdulillah. Jadi terus ceritanya, walaupun dapat tak banyak, tapi mungkin ada keberkatan yang Allah bagi tadi. Baru saya terfikir, dulu banyak duit saya tak terfikir. Ya, sebab apa kita dunia kan, habis macam itu je, enjoy sana, enjoy sini, habis tu balik kan. Rumah kadang-kadang macam persinggahan saja, macam mana kan. Tinggal banyak dah, 3 hari sana, 3 hari juga, 3 hari juga. Kan, pergi sana pergi sini semua, baru balik muka merah, mata macam udang kan, udang masak kan. Untuk jadi ceritalah penghidupan. Istilahnya apa, kalau istilah Indonesia apa, kau kucar kacir kata apa.
tak tentu hala kan. Dan alhamdulillah selepas ini. Jadi tuan-tuan sebenarnya usaha tasiman ni sebenarnya saya terbuka fikiran saya untuk asal tasiman oleh sebab iaitu saya diperkenalkan dengan satu usaha yang dinamakan usaha kasih manis dengan usaha bersama, diperkenalkan oleh satu waktu di Singapura. Boleh kita ceritakan sekarang? Boleh silakan. Di Singapura ni lebih kurang umur saya 49 waktu itu, maknanya 10 tahun lebih kurang 10 tahun yang lalu saya diperkenalkan. Waktu itu saya di Singapura nak buat konsert dangdut tu, konsert dangdut masih ada lagi. Dan waktu itu saya 1 tahun memang dah mulai nak pergi masjid, solat, tak tinggal ibadat, ya kan. Cuma apa yang saya fikir waktu itu 1 tahun saya dah ibadat, saya dah tahu bulan puasa saya dah puasa, masjid saya tak pernah tinggal lagi. Memang udah gila sembahyang lah orang tu. Kemudian tahu juga macam mana nak bayar zakat, apa yang kena zakat ni kena bayar kan, bayar apalagi zakat fitrah tu kan. Dulu mana kita tahu benda tu, lepas-lepas gitu aja, masya-Allah. Ada lah, tak ada. Selama. Jadi bila Singapura tu saya 1 tahun sudah ibadat, baru saya pergi 1 hari Singapura, orang panggil saya untuk buat satu konsep, ya kan. Dan 1 tahun ibadat nak menunjukkan bahawasanya, nak ceritakan kepada tuan berkongsi saya ya. Dalam ibadat tak boleh sebenarnya saya ni tak boleh untuk meningkatkan iman saya. Saya dah solat, tapi yang susah-susah maknanya apa namanya maksiat lah, cerita kasar dia ya, maksiat yang ada selama ni kan, so, memang tak boleh berubah. Dengan arti kata saya solat juga tak tinggal, tapi masih tetap juga puasa juga siang malam gitu kan. Itu istilahnya kata orang tu, solat juga, nombor ekor juga. Ini kan contoh, tak ada perubahan. Solat juga dia campur maksiat dengan dia tak boleh terkikis. Dia umpama siput babi, bang, siput benda, babi benda. Betul burung benda, unta benda. Ini ibadat benda, maksiat benda. Allah. Betul tuan-tuan. Sebab apa sih itu pasal ibadat ni memang tak boleh untuk, apalagi macam kita ni kan, kita bukan yang banyak, ya kan, kita ibadat pun bukan yang belajar. Macam Ustaz Usam tak pula dia belajar agama kan, tak tahu nak meletakkan benda tu. Kita tak solat, puasa, tapi itu. Dan bila dia terkikis dia tu, bila saya boleh keluarkan, maknanya apa-apa yang tu boleh betul-betul. Ketika saya berjumpa satu, saya show, kemudian sebelum saya pergi show tu ada satu di kat Tempinas tu satu masjid, namanya Masjid Al-Ghufran, di mana 3 km daripada situ adalah saya akan buat show namanya Singapore Expo. Orang Melayu panggil saya. Memang sebenarnya Expo tu banyak dia punya hall tu lah boleh masuk 4,000-5,000 orang, tapi ni memang khusus untuk Melayu, maka dipanggil saya sana. Jadi sebelum saya nak pergi show, saya pergi solat dulu maghrib. Selepas solat saya nak keluar, Allah bagi saya asbab hidayah. Dari situlah mulai tuan-tuan, daripada saya kenal ada satu rombongan yang masuk dulu, jumpa dekat pintu tu, disalam saya sebab nak keluar tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan saya, dia bilang, nama saya Ustaz Sofian. Saya bersama sahabat-sahabat saya, kami datang daripada Sulawesi, jauh tuan. Jadi rupanya mereka ni adalah jemaah tabligh yang tengah bergerak 4 bulan daripada Filipina, daripada Malaysia, daripada Singapura. Jadi Allah jumpakan saya di masjid, di rumah Allah. Betul-betul saya nak keluar. Jadi kenalkan diri saya. Jadi dia kata kami datang kemari semata-mata ingin bersilaturahmi. Berapa banyak kami boleh jumpa umat orang Islam lah juga atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dia tanya saya, siapa nama kamu? Saya cakap saya Iwan. Oh ya Iwan. Okey, jadi dari mana? Saya pun jawab, saya daripada Malaysia ni Ustaz, tapi saya pun orang Indonesia juga. Saya dari Sumatera. Oh ya, jadi ngapain sini ya? Tahu apa maksudnya ngapain aku? Paham apa ngapain?
Buat apa? Mengapain? Ngapain? Sini yang dia orang tahu butuh. Kami butuhkan. Itu lah. Itu dia tahu lah. Oh ya. Saya pun beritahu Ustaz, saya di sini ada satu konsep, tapi saya tak mula-mula segan nak cakap ke dangdut ni kan, Ustaz depan kan. Nah, saya ada satu konsep. Saya ni artis, saya bilang. Jadi, oh ya, buat konsep. Jadi apa, konsep apa? Saya dipanggil untuk satu persembahan di Singapura Expo, lebih kurang 3 km daripada sini, dekat Singapura Expo. Saya penyanyi dangdut. Saya nyanyi, jadi malam ni saya mau buat konsep dangdut. Jadi bila dangdut tu rupanya dia perasan saya. Dia perasan saya. Sebab apa? Tahun 96 lagu saya yang sedang-sedang. Yang sedang tu very popular di sana. Tahun 96 di sini, tahun 97 saya hantar pergi sana. Ya, memang popular. Saya jual 400,000 itu saja pun saya dapat royalti 400,000 tu. Oh, yang itu tu, yang sedang-sedang tu. Waktu itu saya dapat RM1 sekeping, 400,000. Dan lagu tu pula membawa tuah juga. Cuma saya tak dapat royalti dia. Iaitu bila tahun 97 400,000, kemudian tahun 99 keluar pula lagu tu, kena pirate, kena curi daripada filem mana. Ada satu filem Hindustan. Oh, lagu Tina Tintana tu. Bukan abang tiru dia orang tak? Macam mana pula saya tiru? Sebab saya takkan mungkin 96 tiru 99. Mestilah 99 tiru 96, betul tak? Relax, relax. Tanya je soalan tu kan? Tanya lah. Ya, relax. Jadi itulah tuan-tuan. Lagunya waktu itu, kalau lagu saya kan dia tidak cantik kan. Jadi dia ditukar filman tu, dia melodi dia ambil 100% melodi, dan muzik pun dia ambil ditambah sikit di dekat tengah. Sebab India ni, Hindustan ni biasalah. Kenapa ditambah tengah? Mungkin dia nak guling-guling atas gunung ke apa, semua biasalah. Panjang sikit. Panjang sikit. Ya kan? Satu melodi. Tinaka tinatana, tinaka kau bajada, tinaka tinaka cuma. Itu lagu dia. Kan? Okeylah, itu cerita. Dan terjual album tu soundtrack. Waktu itu soundtrack. 1 tahun 99 ke tahun 2000, 1 tahun tu 4 juta unit. Allah. Tuan-tuan, 4 juta unit. Royalty bang sekali. Kalau dia bagi saya tak payah banyak-banyak tuan, kali-kali 50 sen cukup lah. 2 juta. Ada 2 juta. Kan? Tapi elak tak ada apa. Sebab apa? Itulah dunia. Barakah. Dunia tak ada janji Allah. Dunia boleh dapat, boleh tak dapat, terserah kepada Allah. Kan? Tapi kata, kalau iman ni janji Allah. Siapa yang beriman, dia pasti Allah terima dia. Jadi itulah. Cuba gitu. Jadi bila dia tahu, oh, jadi kamu Iwan Dangdut tu ya, dia bilang. Oh, kenal lah. Ustaz Sofian tu. Ustaz Sofian tu. Ya, dia segan juga lah. Oh, dia peluk saya, dia cakap apa? Lagu kamu tu bagus. Saya ni sebenarnya peminat kamu ni nombor 1 ni. Ada pula. Saya mula-mula jadi segan. Rupanya Ustaz ni pun kaki dangdut juga. Kan? Tapi tak apalah cerita tu. Dia mungkin nak tekan hati saya. Sebab apa? Ialah saya, bila saya lepas solat, bukan pakaian macam ni. Saya solat ni dah standby dah. Pakaian saya dengan kilat-kilat, pakaian saya lah nak pergi dangdut. Pakaian show lah. Biasa lah. Jadi mungkin di situ dia ada, ni budak nak, ya kan, solat-solat tapi pakaian sini mungkin mesti nak. Dan mungkin dia, masanya dia seorang pendakwah. Bila seorang mendakwahkan, dia tengok, ini cam saya lah, ini, ya kan, maknanya dia. Jadi tuan, dia beritahu saya, boleh saya bicara dengan kamu sebentar? Saya cakap, boleh Ustaz. Kita nak cepat-cepat. Sebentar saja, dia bilang. Okey. Jadi dia beritahu saya, ini 49 umur saya tak pernah dengar perkataan ni. Masya Allah. Dia cakap apa? Iwan, alhamdulillah kamu ni juga orang cukup terkenal. Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Indonesia. Ya kan? Cukup terkenal. Lagu kamu semua orang suka. Dan tak nafikan waktu itu lagu tu memang, saya ingat lagi, ini cerita betul tu. Saya ingat waktu itu Soeharto diturunkan. Soeharto ingat tak? Soeharto turun. Rakyat berontak, turun. Tapi waktu saya datang ke sana, waktu turun itu Jakarta dibakar. Kedai sini bakar, kedai situ bakar, kedai situ. Tapi saya datang ke sana juga sebab dipanggil untuk buat promosi. Saya tengok Soeharto turun, poster saya naik. Poster saya, Iwan. Ini dekat lorong ni, sebelah tu kedai tu terbakar tu. Tapi lorong ni, Iwan.
tuan-tuan, itu yang dia jual 400,000. Bayangkan tuan, 400,000 yang original. Original. Kalau yang tak originalnya enggak tahu apa. Juta. Di sana memang macam itu kan. Jadi sana sebenarnya tak ada kesan. Betul, rakyat terlalu ramai, kau perang lah, kau apa lah, yang penting siapa yang hiburan. Tak ada masalah. Saya tak ada kesannya. Sebab Ellen apa dia pula-pula yang banyak kan. Itu tuan. Jadi beritahu saya, tapi dia bilang, kau dah cukup senang, tapi percayalah kamu, dia bilang kan, kejayaan kamu ni adalah bersifat sementara. Bersifat sementara. Jadi saya nak beritahu kamu bahawasanya Iwan, kejayaan yang sebenarnya hanya ada dalam agama Allah SWT. Ini tuan, saya tak pernah dengar ni. Kejayaan hanya dalam agama Allah SWT. Ketika kamu taat perintah Allah SWT dan ikut cara yang tunjuk ajaran baginda Rasulullah SAW. Inilah kejayaan yang sebenarnya. Dia cek kurung tu. Ni mafhum daripada kalimah yang kamu ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taat perintah Allah, ikut cara baginda Rasulullah SAW. Maka ini pasti kamu akan berjaya. Kalau kamu usaha atas ini, maka kamu di hadapan Allah SWT pasti kamu berjaya. Tapi kalau kamu tak ada dalam agama ini, maka pasti kamu akan gagal di hadapan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, sebenarnya benda tu nak cepat. Saya pun cakap, waktu itu saya mula tu saya tak terfikir tau. Bila saya sadar, bila saya dapat hidayah apa semua, saya terfikir dia cakap, kejayaan hanya dalam agama Allah SWT. Selain daripada agama tak ada kejayaan. Dunia ni bukanlah untuk kejayaan. Dia ni adalah katanya hanya satu persinggahan dan satu ujian saja semata-mata. Kita diuji je ni. Tapi agama adalah satu kejayaan. Siapa yang ambil agama dengan taat perintah Allah, ikut cara baginda Rasulullah SAW, dia akan berjaya. Tapi kalau ambil agama tapi ikut cara sendiri, juga tak akan berjaya. Penat aja. Itulah mafhum daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan, sekarang ni dia punya kesungguhan tu. Saya cakap, Ustaz, waktu itu saya biasalah ke satu situ kan. Saya pergi dulu tak pasal ada panggilan. Dia boleh aja cakap, okey, tak apa, nanti lain kali kita jumpa, ya kan? Okey, hati-hati kan, selamat. Tapi dia tak cakap begitu, Ustaz. Sebab dia ada hati dia tu untuk macam mana nak tackle saya dia. Dia bilang, kapan kamu pulang ke Malaysia? Dia kata, besok saya pulang ke Malaysia. Oh ya, kalau begitu izinkan saya. Lusa saya akan jumpa kamu di Malaysia. Saya akan datang jumpa kamu. Wah, aduh begini. Kan? Apa itu ayat dia? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya bolehlah sikit-sikit atas pengalaman-pengalaman ada. Apa katanya? Barang siapa yang bersungguh-sungguh atas agamaku ini, maka Allah buka jalan-jalan hidayah. Ini lah tuan. Dia sangat bersungguh-sungguh. Datang. Lusa dia datang. Saya dah sampai. Saya bagi nombor lah. Saya sudah sampai di sini. Rupanya dia ada pergi ke Sri Petaling. Itu saya mana tahu. Saya ambil aja dia dekat sini. Saya tengok ada orang perempuan lah ini putih-putih. Tapi saya tak ada kesan, tak ada apa. Saya tak tahu. Kan. Maka saya ingat lagi dalam pukul 12 saya bawa dia balik rumah. Sampai pukul 5 mulai dia bicara dengan saya. Korban. Dia punya korban bukan pasal korban. Tak ada apa dah. Istilahnya bi amwalikum wa anfusikum. Dengan diri dan harta. Wajah hidup. Apa istilahnya tu? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Gerak pergi jumpa. Saya bawa ke rumah. Dekat situlah mulai ditargetnya saya. Di antara kata-kata dia sangat-sangat ringan saja dia. Iwan, kalau kamu ingin berjaya, maka kamu ikutlah orang yang sudah berjaya. Dan itu saya pun fikir juga, siapa? Saya tak tahu siapa yang berjaya ni. Michael Jackson ke, Roma Irama ke, atau siapa-siapa lah kan. Tapi rupanya bukan tu. Dia cakap apa? Kalau kamu ingin berjaya, kamu ikut orang yang sudah berjaya, iaitu ikutlah para sahabat baginda Rasulullah SAW. Allah Akbar. Sebab apa dia bilang ada 124,000 ni yang masyhur lah. 124,000 sahabat-sahabat ni. Mereka ini ada gelaran radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Maknanya laki-laki dan perempuan. Dan mereka ada tempat surga Allah SWT. Sama ada surga tanpa hisab
ataupun diringankan hisab. Jadi karunia Allah ada, diringankan hisab. Ada hadis itu. Ditanya, isteri dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang diringankan hisab dia? Maka katanya ditanya satu dua perkara tak lebih. Walaupun dia tahu orang ni, hambanya ni adalah orang yang dulunya bermaksiat, tapi oleh kerana hidayah Allah, Allah ambil dia kembali. Mulai dia korban agama, korban. Kan agama ni korban kan? Macam kita dunia juga lah, kita korban atas dunia. Macam itu juga lebih-lebih kita punya agama, iman, kalimah kita dikorban. Maka Allah bagi tahu, tanya satu dua perkara, maka masuklah kamu dalam surga. Dan seterusnya ada tulisan daripada, sekiranya orang ini ditanya lagi dan lagi, lebih daripada 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka di situ celakalah orang ini. Itu yang kita takut. Jadi ini mereka. Jadi kan itulah. Maka daripada situlah rupanya ditanya, jadi macam mana caranya Ustaz nak ikut sahabat-sahabat ni? Baru ditazkir saya, disuruh saya keluar jalan Allah. Sebab apa dia katakan sahabat-sahabat ni, ada hadis dia, sahabat-sahabat ni bagaikan bintang-bintang di langit. Ya kan? Kamu ikut salah seorang aja, maka kamu pasti akan berjaya. Tak payah 124,000 kan, benar kita nak ikut satu orang aja. Siapa idaman kita, siapa kita nak ikut? Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf. Ini semua orang hebat ni. Ni ada 10 surga tanpa hisab mereka ni, dikabarkan, diriwayatkan. Ikutlah. Apa dia orang punya kerja? Dia orang punya bersama baginda Rasulullah bantu agama Allah SWT. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Di sini saya punya Tuhan. Maka dia ajar saya, dia suruh saya keluar jalan Allah. Kami ikutlah jemaah seperti kami yang sekarang tengah bergerak. Jadi daripada situ, pendekkan cerita, saya pun ikut jemaah. Dekat Sentul waktu itu Ustaz, saya dekat Sentul tinggal. Sekarang dekat Ustaz, dekat dia kan dekat sekolah Selangor. Pergi ke belakang, di belakang sana ada punya surau. Itulah sebab dulu saya tak pernah pergi surau. Bila ditazkirkan dia, saya pun cari surau. Suruh kamu pergi cari surau. Biasanya di surau-surau ada. Bila kamu tengok, kamu subuh datang, ada orang melingkar-melingkar, ada orang musyarat, kamu tanya, mereka tu ada keluar jalan Allah tu. Kalau mereka ada keluar, ikut saja. Jangan banyak cerita, ikut. Rupanya keluar ni bukan semua pandai tu kan, semua ikut aja. Daripada ikut tu lah jadi pandai. Jangan pandai dulu baru ikut, susah. Kan, daripada ikut saja dia bilang. Dia dalil dia berada punya ustaz dia, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kamu ikut orang-orang yang tidak meminta balasan apa-apa, ikut. Ini orang ni, jemaah ni tak minta balasan apa-apa ni. Allah dan Rasul dia mengharapkan ridha Allah. Ikut jemaah itu, insya-Allah. Macam Allah bagi kamu hidayah. Jadi alhamdulillah saya dapat. Dan pada hari itu saya keluar tu, tuan-tuan, ini pendekkan cerita saya. Kalau cerita saya sendiri pun mau 2 jam kan. Pada malam itu, pada saya ikut keluar jalan Allah tu, senang saya orang lama bawa saya. Maka 3 hari saya keluar, maka dia ajar saya yang terbuka hati saya ni. Dia ajar very simple, dan saya tak pernah laku pun sebenarnya, tak pernah lakukan. Sebab kita dunia. Maka dia ajar saya, dimuzakarahkan kepada saya. Okey, adab masuk tandas. Cara baginda Rasulullah SAW. Adab keluar tandas. Kemudian dipraktikkan. Adab makan, cara baginda Rasulullah SAW. Adab minum, adab masuk masjid, adab keluar masjid, adab perjalanan, adab tidur. Masya Allah, 35 tahun tidur mengangkat tawaf. Buka hati saya cakap apa tu? Macam ni yang punya agama. Allah Akbar. Saya ni orang Islam, bukan orang kafir. Kalau orang kafir bolehlah tanya macam ni rupanya agama. Belajar. Ini saya orang Islam, saya pun tak tahu. Ya Allah, baru saya, hebat Allah, hebat baginda Rasulullah ni. Ya Allah, ini agama yang betul. Jadi saya yakin. Tuan, sikit aja dia ajar saya, buka hati. Allah. Dan kemudian malam terakhir, malam ketiga, Amir, kita ada Amir. Kita mesti keluar jalan Allah, mesti ada sifat macam malaikat kepada Allah SWT, sahabat kepada baginda Rasulullah, kita kepada Amir kita, ketua. Sami'na wa ata'na.
Saya dengar, saya ikut. Jangan ada pembalahan. Maka dia bagi tahu saya, Iwan, malam ni malam terakhir kau tahajud. Pergilah tahajud, minta pengampunan kepada Allah SWT. Saya mulai dah terbuka hati saya. Dulu mana pernah tuan-tuan saya tahajud, terkejut adalah kan, hari-hari balik buat apa kan, tak sah tu balik, dah sekejap-sekejap mandi, tidur sekejap, pukul 3 malam berangkat. Dia boleh juga tapi dikelak kan. Maka malam tu saya malam terakhir saya tahajud. Saya pun bukan sempurna sangat pun tahajudnya kan, saya pun tak tahu, Fatihah lah. Kemudian saya angkat tangan situ, ya Allah, dulu saya tak ada siapa-siapa pun, ya Allah, hari ini baru ya Allah, aku tahu sebenarnya ya Allah, perlunya agama dalam kehidupan, perlunya usaha, sekarang maafkan aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, banyak lalai dulu ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, tak tahulah, tiba-tiba yang mata saya keluar air mata mulai itu. Saya ingat, Allah ingatkan saya, Jerman kau buat apa itu kan, Danok kau buat apa kan, Singapura kau 2 tahun buat apa, ini kau buat apa, hotel ini kau buat apa, ini semua, lagu ini buat apa, semua masuk ya tuan. Tiba-tiba saya menggeletar tuan-tuan, saya menggeletar, ini ajam menggeletar, ya Allah, ampun ya Allah. Kemudian ini bulu ni semua naik berending, momang ya Allah. Dia bukan bangun, dia momang. Bangun lain, mamang lain. Saya dapatkan tuan, demi Allah, malam terakhir tu waktu saya keluar 3 hari, memang Allah tunjukkan terus pada saya, ya Allah, ampunlah aku ya Allah, ampunlah banyak dosa aku ya Allah, semua Allah ingatkan. Jadi tuan-tuan, daripada malam itulah bila saya balik, mulai perubahan. Saya keluar sebulan 3, saya ingat lagi, saya keluar 3 hari 3 kali. Orang tak sikit lagi saya keluar naik jasbah, saya mulai yakin lagi ke sini, saya keluar lagi 10 hari. Ada orang tahu, ajak ikut ya 10 hari. Kemudian orang tawar lagi saya, diajak lagi saya untuk 40 hari. Saya keluar, ada kekuatan, saya 40 hari keluar. Saya ingat lagi, bila keluar 40 hari, saya keluar 40 hari 2 kali tuan-tuan. Maka bila saya keluar 40 hari yang pertama tu, demi Allah, disitulah mulai terkikis apa fitnah ya, maksudnya yang susah sangat nak keluar. Maaf cakap, perempuan lah, inilah, minumlah, apalah segala macam, bila judi lah, ni lah cerita. Maafkan saya, kita berkongsi, baru tu terlari satu persatu. Tak ada keinginan lagi, tiba-tiba ada kekuatan. Sampai merokok kan, dulu sempat merokok saya kadang-kadang bunyi aja tu, dia punya api kan. Kalau start dekat, habislah baju. Api yang merokok, tak baju tak yang rosak. Alhamdulillah lepas. Saya lepas, alhamdulillah. Sampai sekarang tuan-tuan, masih istiqomah lagi. Maka saya lepas itu tuan-tuan, 40 hari saya keluar 2 kali. Dia tawarkan saya, dia ajak saya ikut lagi. 4 bulan saya keluar. Saya pergi 4 bulan India, Bangladesh. Rupanya kita kena belajar di sana, sebab kita ada markas di sana, markas Nizamuddin. Ini markas ini tak sah kalau kita tak pergi, biar kita tahu semuanya. Rupanya markas ni tuan-tuan, inilah 100 tahun dah zaman fasad dan mungkar ni adalah zaman di mana masjid ni lah menggantikan Masjid Nabawi waktu zaman baginda Rasulullah SAW. 4 amalan hidup 24 jam. Beratus-ratus negara datang ke sana, bukan setakat Malaysia saja, Afrika, Jerman, Eropah, semua datang ke sana untuk pulang 4 bulan belajar. Orang saat itu punya cicit daripada Maulana Ilyas 100 tahun yang lalu. Di sini 4 malam setiap hari, tak pernah tutup. Ada 4 malam, ibadat, hikmat, taklim, taklum, dakwah. Ini 4 masjid ni tuan. Masjid Nabawi pun dulu ini 4 ni. 24 jam. Kadang malam, tengah malam datang dari Perancis. Saya pernah duduk kan, saya datang tidur, tiba-tiba ini kosong, ada orang datang duduk, tengok, hello, what's your name? Okey, dari English boleh lah sikit-sikit. Dia bilang I'm from dia bilang France. So saya kata, Masya Allah, dia tak kenal tu. Tiba-tiba peluk, cium, makan samu semua, pegang tangan beliau semua. Allah, inilah agama. Agama kan menyatukan umat. Tak kira dia ada di mana-mana saja, sampai di Nizamuddin tuan bersatu. Masya Allah. Dan ajibnya dekat masjid tu betul-betul macam Masjid Nabawi. Beribu orang setiap hari keluar masuk. Ada yang keluar sebelah dia 3 hari di situ, dikeluarkan di jemaah dari Perancis, yang dari mana semua keluar jemaah dia.
Yang dia balik, petang nanti balik, ada yang balik negara dia, ada yang balik, yang dia datang daripada negara lain. Beribu-ribu satu hari orang makan, tak pernah bayar dia. Kita pun tak tahu dari mana. Makanan tu wajib. Makan pagi, tengah hari, malam, free je. Tuan, tempat tu. Itulah tempat yang kita kan pada zaman Pasaran Mungkar ini, zaman amalan Masjid Nabawi di sana. Ini sepatutnya daripada sanalah dipancarkan, daripada di sana sebenarnya diusahakan dengan jemaah yang ada sekeluar ni, diusahakan supaya setiap masjid ada 4 amalan masjid, 4 amalan. Dan bukan setakat masjid saja, daripada masjid ni di 4 amalan ni dimasukkan pula ke rumah kita, gerak pula ke rumah kita. Ibadat, taklum ajar mengajar, hikmat dengan dakwah. Jadi kadang-kadang kita benda ni ada kita dalam 2 atau 3 lah. Pilih ibadat confirm lah kita ada, kan? Taklum ajar mengajar ada, tapi kemudian apalagi hikmat mungkin ada. Tapi kita yang lemahnya bila dakwah ni. Mana ni 4 Masjid Nabawi 4 yang ada dekat sana sampai sekarang ni, dekat 100 tahun ni, dekat 100 tahun dah di sana. Dan itu ada pertinggahan sekarang dekat sana sudah akibat Covid ni, sudah pertinggahan. Orang Hindu sekarang dah kuasa di sana, nak bunuh orang Islam, dan dia orang nak berusaha nak tutup markas tu, tapi belum boleh lagi, kan? Cuma orang-orang kita belum boleh datang sana, dia buka untuk orang dia tempat. Alhamdulillah, saya daripada asbab daripada 4 bulan tu, maka saya keluar. Itulah dalam Covid yang terakhir ni, Covid ni tak ada kerja sebenarnya, tapi Allah nak keluarkan saya. Sebab yang keluarkan ni Allah. Saya tak ada kerja 2 tahun, saya tak ada kerja, tapi saya boleh dapat dengan izin Allah, keluarkan Allah, saya boleh pergi 4 bulan pergi ke Morocco dengan Istanbul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu saja tuan-tuan. Jadi alhamdulillah. Setakat ini pusingannya alhamdulillah. Ada lagi 2 abang minum dulu. Kejayaan yang sebenar kata Ustaz Sofyan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam agama. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bila bicara tentang kejayaan, abang, bila bicara tentang kejayaan, ada orang bila kita tanya dia kejayaan ni dari sudut mana, dia akan jawab daripada kacamata yang dia pakai. Kalau seorang guru kita tanya dia, cikgu, kejayaan daripada pandangan cikgu ni apa dia? Dia kata kejayaan seorang guru ni bila dapat melahirkan anak murid yang berjaya dalam bidang-bidang dia. Betul tak? Kalau dia ni cikgu matematik, anak murid ni cemerlang dalam matematik, periksa matematik, ratusan peperiksaan matematik tu meningkat, dia adalah guru yang berjaya. Sebab apa dia jawab macam tu? Sebab kacamata dia yang dia pakai adalah kacamata seorang cikgu. Kalau tanya pula kepada seorang ahli perniagaan, kacamata seorang ahli perniagaan, kejayaan tu macam mana? Bila dia boleh buat sale yang berlipat kali ganda, bila dia ni punya jualan dia mencecah juta-juta, perniagaan dia disebut di atas bibir orang ramai ni tuan-tuan, produk dia boleh keluar TV, boleh taja program tu, boleh taja program ni, bagi dia itu berjaya. Kalau tanya pula artis, kejayaan tu macam mana? Bila albumnya banyak, bila dia dapat anugerah platinum dan sebagainya, show-nya banyak. Tadi abang kata tadi apa ni? Saya juga abang tu cakap Indonesia saya terkeluar butuh. Yang tu jangan abang, Kedah yang tu tak disebut abang, yang tu tak disebut. Indonesia ada sebut. Boleh sebut. Aku butuhkan jualan. Hai, sini tak boleh. Tanya butuhkan, dia bagi kayu 3-2 tengah belakang. Kacamata artis. Tetapi kalau kita pakai kacamata agama, kacamata Al-Quran, kacamata hadis, bicara tentang orang yang berjaya, Allah Ta'ala jawab dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dapat membebaskan dirinya daripada api neraka dan berusaha untuk masuk ke dalam syurga, itulah orang jaya. Dia boleh membebaskan dirinya daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga dengan usaha, ibadat dan rahmat Allah. Itulah orang jaya. Tuan-tuan,
Suatu kejayaan itu tuan-tuan bila kita boleh membebaskan diri kita, ahli keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Ahlikum di situ bukan takat bini kita, anak-anak kita. Ahlikum di sini siapa dia? Saudara seaqidah dengan kita, yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan, orang yang berjaya tadi Abang Iwan sebut. Yang kedua tadi Abang Iwan katakan duk campur sembayang dangdut ni. Abang pula keturunan raja kan, dan abang ni pun raja juga, raja dangdut. Mana ada orang boleh ambil lagi title tu sampai sekarang tuan-tuan, raja dangdut. Tak ada lagi abang kan? Tak ada lagi, walaupun mereka buat apa pertandingan dangdut apa tu. Tapi saya dah lepaskan lah, tak nak lagi. Tak nak lagi dah raja dangdut kan. Dia nak nyanyi dangdut ni, suara satu, yang kedua pungkok kena elok, pasal nak gelek tuan-tuan kan. Mau pungkok je mana tak ada pi. Abang menari tu abang belajar ke abang bedal? Bedal. Nyanyi gelek kan? Nyanyi gelek. Ibadat buat, maksiat buat, tak boleh tuan-tuan. Kita jangan jadi seperti kambing. Kambing Indonesia panggil kambing juga bang. Kambing. Kambing ni makhluk, kalau tuan-tuan bubuh dia dalam satu kotak, bagi kepala yang keluar. Muka kambing ni betul-betul muka Pak Depan Masjid ke surau kan? Soleh kan? Kambing ni betul tak? Kalau tutup badan tengok muka, Allah, janggut, mata bercelak. Betul tak? Saya kalau kambing main duk makan depan rumah saya nak halau dia tak agama. Macam aku duduk cekah tuan-tuan Pak Depan kampung ni kan? Betul-betul lah, muka soleh betul. Tak tengok-tengok orang, itu tak mahu tuan-tuan. Ibadat buat, maksiat buat, itu kita tak mahu. Jangan jadi seperti kambing. Betul tak? Sunnah buat, maksiat buat. Macam dia kata tadi, jangan jadi macam burung unta. Burung pun dah, unta pun dah. Macam siput babi, siput pun dah, babi pun dah. Ni kita nak masuk bulan Ramadan ni, saya nak pesan. Puasa tak tinggal, sembahyang haram dah. Siput babi tu. Burung unta lah tu. Kambing lah tu. Ada tak kau belah padang nyok lagu tu? Weh tuan-tuan pelik. Terawih tak pernah tinggal, sembahyang waktu haram tak buat. Tanya dia hang subuh apa lohong apa tak sembahyang. Dia kata hak titik hari yang ni setengah sekali. Ada yang jawapan. Macam ada seorang kawan saya meninggal dah. Subuh tak nak sembahyang, duha tak nak tinggal. Jadi nak hang ikut mana ni? Doa Allahumma inna du'a subuh tak sembahyang. Allahumma in kana rizqi fi sama. Hang ni subuh tak nak sembahyang, duha tak nak tinggal. Dia kata nak pergi rezeki murah. Di Mekah macam apa tu? Subuh tak sembahyang, duha tak tinggal. Dia kata hang ni mazhab apa Syiah, tak teruk lu hang kata. Jadi tuan-tuan, kejayaan yang sebenar itulah ada di jalan Allah, ada di dalam agama. Jadi kita ada berbaki lebih kurang dalam 10 minit lagi abang. Soalan yang ketiga, kita ada 4 soalan. Hari ini abang dah cerita tadi bagaimana abang terlibat dalam dunia hiburan. Tuan-tuan ni saya sekarang ni, abang ni bagi saya dia bukan hijrah, naknya islah. Lepas tu dia cerita dah lagu mana daripada dia berhijrah dunia pop kepada dunia dangdut dan islah mai kepada dunia dakwah. Dulu ada duit yang ada kepada dia, dia buka kelab malam di Danau. Sekarang duit yang dia ada, dia buka mahat tahfiz madrasah di kisaran Indonesia. Anak murid 380 orang. Alhamdulillah, barakah tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala bagi bukan semua orang dapat. Ni raja dangdut duduk menari dulu ni, boleh buka sekolah. Kita ni Pak Lompat lepas ke pihak Longgak ni, geng kuliah marik kitab tanah ada ni, tak boleh buka sekolah pun. Kita boleh buka pondok harian. Pondok pengajian tak payah. Pondok harian yang kita boleh buka. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi rezeki ni bukan semua sama tuan-tuan. Dia bagi tuan-tuan cuba tengok malam ni. Kalau tuan-tuan tengok Abang Iwan dengan saya, abang tengok, tuan-tuan tengok, yang mana yang nampak ustaz? Dia janggut panjang, sorban. Ni kata ni. Betul tak? Nampak dia tu lebih Islamik daripada saya. Rezeki lah nampak macam mana.
Nak buat macam mana Pak Dok? Saya daripada kata Allah ni, daripada kata muka ustaz ni macam Zul Arifin. Terima dah nak buat macam mana Pak Dok? Terima lah. Nasib saya nak buat macam mana, saya terima lah. Allah Ta'ala nak bagi. Tiba-tiba abang boleh main ke dunia ni. Dan mungkin maklum-maklum kita ni duk tanya, lah ni abang duk buat apa? Tadi abang cerita ialah abang terlibat dengan jemaah tabligh. Masa ustaz tu duduk tazkirah kat abang tak ada. Macam abang dah sibuk nak pergi show kita Muhammad ni duk syarah pula kat gua dah rasa macam tu. Kecil besar Mula-mula tu memang lah. ada Muhammad ni. Dia rasa macam mana tu? Abang rasa macam mana? Bila abang duk kalau nak pergi menyanyi, nak menari, dia duk tazkirah. Kejayaan yang sebenar tu macam mana? Tapi sebenarnya dia pun tak lama. Itu pasal saya minta diri. Tapi oleh kerana apa namanya keinginan dia tu dan capai, alhamdulillah. Kita layak je lah. Maknanya apa yang keuntungan dia sebenarnya? Dia buat dakwah ni. Orang dakwah ni mana ada cerita rugi. Orang dakwah ni cerita untung aja, untung. Okay. Sebab apa? Okey, contohlah. Apa yang ada pada saya ni, apa yang ada pada saya ni, kan? Semua dia dapat. Apa yang ada saya daripada A sampai Z saya buat apa, semua pun dia dapat, dia sapu juga. Alhamdulillah. Dia contoh Dia macam ada macam saya satu Maulana Hilmi ada satu dia punya ceramah viral dia kan. Dia bilang ada orang tanya dia, boleh tak kalau kita tak boleh tak kalau kita tak payah buat dakwah, ya kan, tak payah buat dakwah, kita beribadat saja, kan? Dia Maulana Hilmi beritahu boleh, asalkan orang tu pasti bahawasanya ibadat dia 100% Allah terima. Tapi kalau kita fikir macam mana kita zaman fasad dan mungkar ni kan, macam mana kita rasa kita nak boleh confirm ke terima ibadat kita? Ya. Boleh. Jadi maknanya sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kan, ternyata Allah terima tapi 10% saja. 90% tolak. Tak ikhlas, tak ini, tak itu, semua campur ni lewat. Jadi macam mana agak kalau 10% agak-agak boleh masuk surga tak? Tak boleh lah. Maka masuk direndam dulu. Dan kemudian kalau kita buat kerja dakwah, katakanlah tadi itu kan 10%, tapi kita buat kerja dakwah, maka siapa yang kita dakwah, yang ini kita dakwah, okey lah, Allah bagi taufik hidayah untuk dia pun berubah, dia pun kita dakwah masuk akaun, yang ini masuk akaun, yang ini masuk akaun, dia buat baik, kita dapat. Mana kita masuk, daripada dia pula dakwah lagi sana, lagi dapat, semua dapat. Tak ada mana dari tak ada turun 100%, 100%. Itu dakwah. Tak ada macam LLM, ada diskaun dia. Persen dia tu dapat. Persen dia turun tak ada 100. Apa katanya, maka daripada dari 10% kerana kita buat dakwah tadi, maka penuh balik amalan kita. Alhamdulillah. Ini tuan, pentingnya kita buat dakwah. Dan dia ingatkan pada saya juga bahawa dakwah ni tuan-tuan bukannya kita nak suruh pandai. Pandai ni tak ada yang pandai sebenarnya. Semua yang pandai itu Allah SWT. Ilmu Allah ni sangat luas. Orang yang beriman, orang yang betul-betul ilmu, lagi banyak dia pasti akan cakap lagi kurang. Lagi banyak lagi tinggi lagi dia cakap dia paling rendah. Tak boleh. Ini orang betul-betul. Jadi macam mana pun tuan-tuan, kalaupun kita, walaupun di mana saja, apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, walaupun di mana saja kedudukan kita, adakah kita seorang guru, adakah kita seorang jenderal, adakah kita seorang yang pengajar, adakah seorang peniaga, adakah kita seorang datuk, adakah kita seorang presiden, adakah kita seorang Perdana Menteri, yang penting tuan-tuan, perkara itu tak jadi masalah, itu rezeki dari Allah. Tapi dakwah jangan tinggal, sebab dakwah ni aja yang akan menentukan kita. Dakwah ini nak kekuatan agama. Islah maknanya, Islah tadi itu nama saya ingat tadi. Islah namanya, memang betul. Islah ni maknanya memperbaiki diri lah. Tapi nama Islah macam kata saya punya madrasah pun Taman Tahfiz Darul Islah. Yayasan Taman Tahfiz Darul. Tapi yayasan sini memang memerlukan modal yang besar. Ke sana tak boleh nak dapatkan title yayasan itu senang saja, tak ada masalah. Yayasan Taman Tahfiz Darul Islah. Islah bahasanya memperbaiki diri.
Tapi dalam bahasa kebetulan, dalam bahasa dunianya Islam apa? Ustaz tahu? Ha? Iwan Sahman lah. Betul tak? Ya. Islah. Iwan Sahman lah. Makanya Islah tu Iwan Sahman lah. Oh. Makanya zaman Iwan Sahman. Kebetulan. Alhamdulillah kan. Tapi saya buat Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi itulah sebenarnya sangat-sangat penting sekali kita mencemurah. Kita masuk soalan yang ketiga. Okey, baik. Jadi itulah tuan-tuan yang ni lah kerja tabligh dia buat. Sebab tu tabligh ni dia beza dengan kita. Tabligh ni Pak Long, dia kira keluar, kita kira masuk. Kita kira masuk, dia pun insya-Allah kita keluar 3 hari. Dia kira keluar ya. Kita sembang keluar tak mau kira nak masuk kita ni. Itu beza kita dengan depa. Jadi apa? Sebelum kita masuk soalan ni, belanja satu lagu lah. Nak belanja satu lagu. Satu lagu yang betul-betul lah. Tadi yang tak betul-betul. Jadi lagu nak kata lagu pun tak, lagu dia campur-campur. Jadi pas buat tadi ni, hak ni lagu betul-betul. Satu lagu. Baik, saya akan nyanyikan satu lagu. Lagu ni sebenarnya sudah viral di Suria, album terbaru saya. Di Suria FM. Kalau dia tengok TikTok kat Suria FM ada keluar lagunya. Nama lagunya terbaru sini adalah Ajaib. Apa ni ajaib? Ajaib namanya AJAIB. Akhirat janji Allah itu benar. Ajaib. Yang terbaru sekarang ni alhamdulillah, akhirat janji Allah itu benar. Sebab janji Allah tu hanya akhirat saja. Dunia ni tak ada janji Allah. Nah, kan? Janji Allah tu dekat akhirat. Siapa yang beriman, dalam lirik juga, siapa yang beriman maka Allah akan bagi berjaya. Dan beriman pula mesti apa? Ada dia punya garis panduannya. Mesti cara taat perintah Allah, ikut cara baginda Rasulullah SAW. Sebab ini satu perkataan yang hari-hari orang tabligh mesti macam ni. Kejayaan hanya ada dalam agama Allah SWT. Taat perintah Allah, ikut cara baginda Rasulullah SAW. Taat perintah Allah, ikut cara baginda Rasulullah SAW. Inilah kejayaan. Dan ini adalah satu mafhum daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh lagi punya. Hari-hari mesti mau dakwah perkara ni. Sebab apa? Hari-hari bila kamu hari-hari dakwah perkara ni, dia tertib dia 25 kali satu hari. Ya. Jumpa orang 25 kali satu hari. Dakwah. Baru punya label iman kita naik 25. Bukan senang tuan-tuan. Apalagi kita buat kerja tempatan. Jadi kerja dakwah ni hanya 2 saja kerjanya. Sama ada kamu keluar dari Allah ataupun buat kerja tempatan. Mana keluar jadi orang yang hijrah, ya kan? Nombor 1 orang yang jadi ansor. Maknanya muhajirin dan ansor. Bila kamu keluar, kamu jadi orang muhajirin. Bila kamu tak keluar, kamu jadi orang ansor. Apa namanya, menyambut orang muhajirin datang ke apa gitu. Buat kerja tempatan. Okey, baik, saya akan nyanyikan lagu ni. Nama lagunya Ajaib. Bersalatlah, pasti kamu tenang. Bersujudlah sampai kau menangis. Berzikirlah, bersihkan hatimu. Berdoalah, mohon pengampunan. Sedekahlah, pasti kamu kaya. Bersyukurlah di atas nikmatnya. Tawakallah, serahkan dirimu. Ibadatlah dengan keikhlasan. Dunia penuh dengan sandiwara. Jangan sampai kau terlena tipu daya syaitan laknatullah. Akhirat kehidupan yang hakiki. Janji Allah itu benar. Kau beriman, pasti kau berjaya di akhirat nanti, menikmati syurga. Itu janji Allah. Sedekahlah, pasti kamu kaya.
bersyukurlah di atas nikmatnya, tawakallah, serahkan dirimu, ibadatlah dengan keikhlasan, bersalatlah, pasti kamu tenang. Itu namanya. Biasanya korus ulang 2 kali, tapi sengaja saya sekali aja lah. Sebab apa, saya ada buat CD dia kan, kalau saya nyanyi. Oh, saya buat CD bukan sebab payment. Abang maintain suara tu macam mana abang? Maintain dari dulu. Sebenarnya ya, kita ni manusia ni problemnya samanya semua. Ni itu pulang pada Allah SWT. Dan sebab dia adalah macam saya pula, kena cukup tidur lah. Makan kurang tak apa. Makan kurang tak apa, tapi tidur cukup. Kalau 8 jam satu hari tu tidur kan, itu setuju tak? Nak maintain suara ni 2 benda. Yang pertama, tidur kena cukup, bayang kena cukup. Apa? Bayang payment kena cukup. Kalau payment tak cukup pun dia suara lari lah. Tapi itu dulu lah. Tapi dulu lah. Tak ada masalah. Dulu memang kita demand lah. Apa nak? Berapa? Macam suara saya boleh menyanyi apa? Boleh. Nanti kita ikutin. Baik, sebagai terakhir, kita dah sampai ke 1.5 jam dah. Nasihat abang lah kepada penduduk-penduduk di Kuala Nerang ni lah, yang mana dulu ni maklum ni pernah melihat abang di atas pentas dangdut. Sekarang dia tengok abang di pentas dakwah. Apa yang abang nak nasihat kepada dia orang? Kan abang sebenarnya, saya nak tanya satu soalan, abang jawab sependek. Abang suka lagi tak orang dengar lagu-lagu abang yang dahulu? Sebenarnya itu kalau boleh saya tanya lah orang dengar. Sebab apa? Itu ada bibit-bibit keduniaan kan. Maknanya mengajak manusia kepada mencintai makhluk. Jadi sebenarnya ada 2 perkara ni. Bila kita cinta makhluk, cinta sangat kepada makhluk, maknanya kepada dunia, cinta kepada dunia ni Allah tak suka sebenarnya. Cuma kita tak sedar kan. Di sini banyak fitnah lah. Maknanya boleh dengan cinta kepada makhluk ini, iman kita akan merundung. Pasti. Sebab ada syaitan kan, sama-sama mengusik kita, mendodoi-dodoi kita, teruskan. Tapi kalau dengar saja-saja tu, saja-saja nak dengar sono-sono, itu tak tahulah. Tapi saya fikir macam itu. Sehingga saya fikir, bila Allah beritahu, Allah hanya suka bila cerita pasal Allah SWT. Menzikirkan Allah, dizikirkan, diingatkan Allah. Inilah perkara yang paling Allah suka sekali. Dan selain daripada ini adalah perkara yang sia-sia. Faham lah kalau sia-sia tu. Kan? Terpulang lah. Tuan kira macam mana? Kalau bagi saya, perkara yang sia-sia adalah satu perkara yang lawa lah. Tak ada apa. Walaupun mungkin kita fikir tak ada apa-apa lah kan, sia-sia tak apa. Tapi ingat, kita akan jumpa Allah SWT. Allah pasti akan tanya, dengan kekuatan iman yang kita ada, boleh tak? Jadi tuan-tuan, kembali kita, maknanya untuk nasihat saya dulu, bahawa saya sebenarnya tuan, yang penting sekarang macam mana kita nak hidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini sangat penting. Sebab apa tuan? Kita ni dunia ni, kita ni ilmu kurang, ibadat pun kurang. Bila kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekurangan yang ada, bila besok katakan kita dihisap, ya kan, timbangan kita ni, ya kan, sunnah kita tak buat tapi maksiat kita buat, memang kita akan kalah. Jadi kita kena jaga, maknanya jaga sunnah baginda Rasulullah dari mulai bangun tidur sampai tidur balik. Itu dia. Ilmu apa yang dikatakan ilmu? Ilmu diantaranya kalau kita nak tahu mana satu perintah Allah yang maknanya sunnah, wajib, ya kan? Kan? Dan yang paling penting adalah apa kehendak Allah pada saat waktu saya ini sekarang ini. Apa kehendak Allah pada diri saya ini? Apa kehendak Allah? Selalu kita nak fikirkan macam itu. Apa kehendak Allah? Selepas ini Allah, apa yang kena mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Bagi contoh Ustaz sikit. Okey, kalau kita pergi, seorang yang berilmu pergi daripada masuk dia ke masjid. Masuk dia ke masjid, dia tak berhenti tak? Apa perintah Allah selepas saya masuk masjid ni? Apa perintah Allah dalam masjid? Saya masuk masjid ni, apa perintah Allah? Kaki kanan, bacanya ayatnya.
Selepas tu tanya lagi, lepasnya apa perintah Allah mengikut sunnah baginda Rasulullah? Mesti selalu kita nak fikir ni, apa perintah Allah? Oh, perintah Allah solat apa? 2 rakaat tahiyatul masjid. Kan? Selepas tu apa lagi perintah Allah? Apa perintah Allah? Apa perintah Allah? Apa perintah Allah ketika saya nak nak naik kereta ni? Apa perintah Allah selepas masuk saya dalam masuk rumah? Apa perintah Allah? Apa yang saya buat mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi kita hidupkan sunnah ni. Itu pasal tadi saya ulang balik yang perkataan Rasul macam mana kita sebenarnya dunia ni nak selamatkan diri kita daripada azab api neraka. Itulah sebenarnya kejayaan. Itulah kejayaan. Bukan kejayaan maksudnya dakwah ni perintah Allah SWT. Apa dia punya ayat ada ya? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jelas adalah perintah Allah. Hai orang yang berselimut, kamu bangun pergi jumpa umat kamu, besarkan atas nama Tuhanmu. Maka daripada situlah bermulanya dakwah baginda Rasulullah. Sama yang kita buat sekarang ni. Lorong ke lorong, rumah ke rumah dia pergi. Untuk orang Quraisy penjalan Jamailiyah. Betul Ustaz ya? Kalau salah tolong dia. Okey, apa yang disebutkan? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, kamu sebut la ilaha illallah, maka kamu akan berjaya. Okey, sekarang kita dah ada, tak payah dah nak sebut-sebut, dah ada dah. Maknanya kita orang yang berjaya, kan? Tapi berjaya macam mana? Berjaya masuk surga. Adakah masuk surga nanti kita berjaya ke? Adakah kita terus masuk berjaya? Orang yang berjaya itu bukan masuk surga, tapi dia masuk neraka dulu, direndam. Jadi orang yang berjaya itu adalah orang yang dipikirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah supaya selamat daripada azab api neraka Allah SWT. Saya dan tuan-tuan, kita selamat daripada azab api neraka Allah, sama ada kita surga tanpa hisab ataupun seperti yang saya katakan tadi, surga ataupun diringankan hisabnya. Orang yang diringankan hisabnya pun selamat, dia tak akan masuk neraka punya. Inilah sebenarnya kejayaan sebenarnya. Tuan-tuan, memanglah kita ada iman sebesar darah. Iman sebesar darah Allah janji apa? 10 kali bumi ni dia punya syurga. Iman sebesar darah, mana tak boleh buat baik. Iman sebesar darah tak pernah buat baik, cuma ada kalimah aja disebut pernah Allah sekali aja. Itu pun 10 kali dunia Allah bagi dia punya syurga. Tapi kena rendam dulu tuan. Adakah kalau kena rendam ni kita berjaya? Kalau saya kena rendam tuan-tuan, menunggu tuan-tuan semua berjuta tahun dah menunggu. Banyak sini bebas neraka. Inilah kita takutkan. Jadi kita selalu waspada supaya macam mana kita dapat selamat daripada azab api. Jadi caranya macam mana? Caranya kita ikut macam mana sahabat-sahabat telah selamat. Kita buat kerja dakwah. Jadi apa nasihat saya? Radhiyallahu anhum radhiyallahu anha, maknanya laki-laki dan perempuan. Jemaah ni sebenarnya bukan jemaah laki-laki je. Jemaah ni adalah jemaah suami isteri. Tapi laki-laki nak keluar dululah. 3 kali laki-laki keluar 3 hari bawa isteri. Bila bawa isteri maka apa katanya? Bila isteri pun keluar jalan Allah, apa yang terjadi? Maka terjadi nanti madrasah kecil di rumah kita. Sebab apa? Bini kita dah satu label dengan kita, tahu buat dakwah ni macam mana. Maka isteri yang akan mengaturkan anak-anak dia, pengajian dia, musyarat dia, semua taskil dia apa semua. Maka terjadi madrasah kecil di rumah kita. Inilah zaman sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Mana ada madrasah dulu? Mana ada madrasah? Semua madrasah ni kat rumah. Dapat satu hadis, bawa ke rumah, isteri pun dapat, mulai satu keluarga diamalkan tu, amalkan tu. Maka anak-anak dia jadi orang yang hebat, maulana dengan ustaz-ustaz semua, maknanya hafiz-hafizah semua. Padahal madrasah tak ada. Madrasah di mana? Di rumah ini yang kita nakkan tadi. Makanya amalan tadi itu, amalan masjid tadi, 4 amalan masjid Nabawi telah pun berada di Nizamuddin sudah 100 tahun, dan kemudian sekarang ini tengah melebar ke seluruh dunia. Tuan-tuan berapa tahu tak sekarang di negeri ini berapa? 240 lebih kurang jemaah tabligh seluruh negara, 240 negara. Ada semua, walaupun dalam keadaan sembunyi, walaupun keadaan macam kita sini telah terang-terangan lah, ya kan, dekat Indonesia pun terang-terangan. Ada yang sembunyi-sembunyi macam di Madinah, tak boleh lagi macam di Vietnam semua. Tapi jemaah pasti dan pasti ada. Mereka gerak di seluruhnya. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan, saya haraplah sama-sama kita pertama sekali niatlah untuk bantu agama Allah. Ini bantu agama Allah ni. Allah beritahu kan, ada ayat itu juga, intan seluruh siapa yang bantu agama Allah pasti ada perkataan pasti itu, niscaya tu, bukan moga-moga, bukan insyaallah, pasti aku bantu dia. Siapa yang bantu agama aku pasti. Macam mana bantu agama Allah? Macam mana sahabat-sahabat bantu agama Allah. Jadi kita punya caranya begitu.
Macam mana kita pasal sahabat-sahabat, pengorbanan sahabat-sahabat. Jadi boleh keluar sama-sama, pelan-pelan kita niatkan supaya kita boleh keluar pelan-pelan di jalan Allah, belajar-belajar ikut-ikut saya. InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah, InsyaAllah. Kuat sikit cakap InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah. Ya, baik, terima kasih abang. Dan sebagai buah penutup lah bang, satu lagu yang ditunggu-tunggu lah. Yang tunggu-tunggu lah. Abang duk gelek pada dulu ni. Lagu tu insyaAllah sebagai penutup lah, sebagai penutup pertemuan kita. Boleh, kalau saya akan nyanyikan lagu ini. Yang sedang-sedang. Bukan yang sedang. Yang sedang-sedang tu saya tukar jadi yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Dunia sandiwara mat, Yang tu lah. dunia sementara mat, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Saya nak buat lagu ni, lagu apa namanya, bahasa Arab ni. Alhamdulillah, boleh dengar. Lagu ni sangat popular. Jadi saya akan nak buat. Kemudian ada lagu baru juga lah, saya nyanyi sikit ya. Nama lagunya dalam album Ajaib tu banyak lagu yang bagus-bagus lah tuan-tuan. Saya ada bawa lah beberapa keping. Kalau tuan-tuan yang ada kereta, yang boleh masuk, boleh lah kalau dapat. Dan sebagian CD ni sebenarnya nak dihantar juga ke pondok lah. Tuan-tuan beli sebagian dia untuk keperluan saya, sebagian nanti saya nak hantar ke pondok kita, Taman Tahfiz Darul Islah. Boleh. Di dalam album ni ada 10 buah lagu, memang bagus-bagus lah lagu dia. Di antara tadi Ajaib, kepala lagu tu nama Ajaib, dan satu lagi Tambah Kurang Bagi Kali. Tambah kurang bagi kali. Apa yang ditambah, apa yang dikurang, apa yang dikali. Saya cuba nyanyikan lagu ni. Okey. Bismillah. Bahasa. Gugur bunga karena layu, gugur iman oleh karena nafsu. Tertawa itu tanda bahagia, bersedih itu tanda derita. Hidup tanpa cinta kan hampa, hidup tanpa iman pasti binasa. Kembalilah sebelum terlambat, cepat-cepatlah engkau bertobat. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Fikir-fikirkanlah, renung-renungkanlah, hanya pada Tuhan tempat kita berserah. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Fikir-fikirkanlah, renung-renungkanlah, hanya pada Tuhan tempat kita kembali. Tambah kurang bagi kali. Itu yang tuan, itu yang Ustaz kita tunggu lagu tu kan. Alhamdulillah. Jadi malam besok tuan-tuan, saya dengan Abang Iwan akan berada di masjid Islah, Al-Islah. Masjid Iwan Sahman lah. Masjid Iwan Sahman di Kuala Lumpur. Iwan Sahman lah. Iwan Sahman di Kuala Lumpur. Selepas maghrib juga, dan di sana kita akan buat di luar lah, ada main suan, ada muzik apa semua lah. InsyaAllah malam esok saya akan minta ke Abang Iwan paling kurang 4 lagu lah. Antara yang sedang-sedang tu kena bawa lah, yang maha tinggi tu. InsyaAllah malam esok tuan-tuan berkat pergi sana, InsyaAllah. Jadi terima kasih. Lepas maghrib lah, selepas maghrib. Kita buat selepas maghrib. Selepas Isya ni orang belah Padang Terap ni dia nak awal 10 suku dia tidur lah. Sebab tu sini anak ramai. Selagi dia nak bangun subuh. Dia nak tahajud kan. Dia tidur awal. Jadi kita buat lepas maghrib. Malam esok lebih kurang dalam 20 minit ada dari sini ni. InsyaAllah tuan-tuan jumpa kami. Jadi jumpa sana insyaAllah. InsyaAllah kita tangguh sekadar ni dulu tuan-tuan. Di luar sana tuan-tuan tengok dekat kereta saya. Tadi Abang Iwan ada beritahu dia ada bawa album. Sambil-sambil tuan-tuan tengok Top Koko macam biasa, tuan-tuan nak beli, tabung dekat pintu keluar untuk pendidikan dan kebajikan Yayasan Ariada. Dan juga tuan-tuan boleh dapatkan juga album Abang Iwan tadi, satu keping
RM20. RM20 tuan-tuan. Nak bayar 18 boleh dah Ustaz? Boleh, tapi lagu tu dia keluar sekerat-sekerat dia lekat tuan-tuan. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak bayar korang tak ada masalah, tapi CD tu lekat kan. Orang dengar lagu lancar, tuan-tuan dengar lagu CD lekat. Tak ada masalah. Bolehlah tuan-tuan niat untuk kita hantar duit tu balik ke Indonesia lah. Di Yayasan Taman Tahfiz Darul Islah sana membutuhkan kewangan tuan-tuan lah di sana. Dia membutuhkan dana kan. Dia membutuhkan. Jadi kita hantarlah daripada keuntungan kita insya-Allah. Untuk malam ni sekadar ini dulu. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam kita Ustaz Zukri tuan-tuan. Saya duduk tadi saya nampak depan tu ada tabung hijau putih tu, tabung infak Ramadan. Cukup lagi Ustaz? Tak cukup lagi nak untuk buka puasa apa semua kan. Saya dipahamkan kita nak buat majlis buka puasa setiap malam ke seminggu sekali Ustaz? Setiap malam. Setiap malam. Duit tak apa cukup. Duit yang ada ni hanya baru boleh beli ayam. Nasi tak boleh beli dengan lauk lagi. Tuan-tuan tak bubur main buka puasa makan ayam kan. Orang lepas buka puasa berak tuan-tuan jin ni. Jadi tuan-tuan pakat-pakat bubur lah. Kita nak buat majlis berbuka puasa tuan-tuan lah. Pakat-pakat kutip lah. Tuan-tuan duduk di sini. Saya nak bagi cadangan. Bukan nak mengajar, nak cadangan. Satu hari lebih kurang berapa ratus Ustaz Zukri bajet? Satu hari 400. 400 tu kalau tuan-tuan buat seorang, banyaklah 400. Kita ni bukan beranak main anak buluh betul. Beranak kucelah pokok buluh adik-beradik tak ada. Kalau tuan-tuan dengan laki bini 2 orang, anak 6, seorang 50 semalam. Betul tak? Kalau tuan-tuan anak 6 orang, laki bini 400, tuan-tuan bagi 400 bagi 8. Betul tak? Tuan-tuan boleh ambil 2 malam. 2 malam tuan-tuan boleh ambil. Itu beda keluarga aku. Untuk mak ayah aku, telefon adik-beradik kita. Mas, seorang 50 apa kita buat untuk arwah mak ayah. Mak ayah kita dah duduk dalam kubur. Lepas dah tak puasa. Nabi kata siapa yang menyediakan makanan orang berbuka puasa, pahala orang yang berbuka banyak mana tu pahala puasa mereka, kita dapat tanpa Allah mengurangkan pahala mereka. Boleh buat tak tuan-tuan? 400 memang banyak kalau seorang. Tapi kalau kita bahagi-bahagi, tambah tolak darab bahagi tadi ni, hang ambil seorang sikit, tak banyak tuan-tuan. Boleh buat tak? Sekurang-kurangnya untuk kita punya family satu malam, sekurang-kurangnya untuk mak dengan ayah kita, arwah mak dengan ayah kita buat satu malam. Sekali buka Ramadan tahun depan belum tentu tuan-tuan boleh ambil lagu ni tuan-tuan. Dia duk kata Ustaz duk dengar ayat yang sama tiap tahun dah. Andai Ramadan ni tak akhir. Mai Ustaz tu andai Ramadan ni tak akhir. Benda yang sama. Sama lah pasal hang hidup lagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi duit tu minggu ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh masuk Ramadan confirm ke? Tahu tak? Balik minggu ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Saya bagi 4 hari. Tuan-tuan balik kutip dia adik-beradik. Hari Jumaat mai sembahyang, ambil fadilat hari Jumaat, serah duit dekat tu imam kita. Wallahu a'lam, minggu depan kalau takdir Allah tuan-tuan meninggal, tuan-tuan dah ada saham Ramadan ni yang tuan-tuan akan terima dalam kubur. Boleh belum? Saya ajak tuan-tuan buat, saya pun buat. Ayah saya nak cerita amalan dia tuan-tuan, tak kurang daripada 15 hari setiap malam dia akan buat majlis berbuka puasa rata-rata tempat. Dia kata yang ni beda aku, hampa buat sendiri dia kata. Setengah pula dia akan buat untuk arwah tok dengan arwah tok wan. Setiap malam dia akan datuk tempat-tempat yang dia pergi kuliah, dia akan datuk, dia akan ambil semalam 30 hari dia akan buat. 15 malam untuk dia sendiri, 15 malam untuk tok dengan tok wan arwah. Dia kata kat kami anak-anak, hampa bukan tak erti aku dah bagi hamba mengaji agama, hampa buat benda apa-apa. Dan benda tu saya sendiri buat tuan-tuan.
Saya pi tanung, saya pi tani, dan di Yayasan Ar-Riyadah saya buat tahun ni ada 4 mahat tahfiz jadi anak angkat kepada Yayasan Ar-Riyadah. Lebih kurang 100 orang pelajar. Tiap-tiap malam kami akan buat majlis berbuka puasa, hantar ke mahat-mahat. Nabi suruh kita buat yang ni. Ramadan ni antara amalan yang lain daripada hidupkan malam, daripada tarawih, antara yang Nabi suruh kita buat juga menyediakan makanan untuk orang berbuka. Bagak-bagak buat lah Pak Long. Tak ada cerita panjang-panjang, tinggal nak buat insya-Allah. Tentang bagak nak ni saya bagi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Bila nak kutip duit terbaik Jumaat ni dalam bulan Syaban ni tuan-tuan, bagi duit dekat Tok Imam. Dah Tok Imam RM400 saya dengan keluarga anak-anak saya apa satu malam. Ni RM400 pula untuk arwah mak dengan ayah saya satu malam. Kalau tak PKP, kita dah endemik nanti, anggaran berapa orang satu hari Ustaz yang kami buka puasa kebiasaan lah? 30 orang. Oi, banyak tuan-tuan, 30 orang. Banyak. 30 pahala orang berpuasa tu dapat kat tuan-tuan. Tapi dengan syarat tuan-tuan jangan duk tuang puasa pula. Ni pun masalah, dia tak puasa. Dia kata 30 hari, dia kata 30 orang jadi ya, mampu lagu tu. Hang duk buat lagu tu mampu Nah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf banyak-banyak, yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.